warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu perkara yang kita semua kena lakukan ialah memahami sejarah apa yang telah berlaku di Palestin semenjak daripada negara itu dijajah. Kalau kita tidak memahami sejarah Palestin, kita akan menjadi keliru tentang apa yang berlaku sekarang. Pertama yang kita kena faham ialah Palestin adalah sebuah negara yang wujud selama ratusan tahun, mungkin ribuan tahun sebelum ini. Dan apa yang dipanggil Israel hanya wujud pada tahun 1948. Bagaimanakah negara Israel itu boleh wujud? Kita kena faham bahawa sebenarnya ia telah diwujudkan oleh sekumpulan manusia yang datang daripada Eropah yang memahami ataupun mengikut fahaman Zionis. Mereka telah datang dan membawa dengan mereka pengikut-pengikut untuk mewujudkan sebuah negara yang khas untuk orang-orang Yahudi sahaja. Perancangan mereka sebenarnya telah bermula pada kurun ke-19 lagi, pada tahun 1875, di mana mereka telah berkumpul di sebuah tempat di Basel, Switzerland, dan mereka telah membuat satu rumusan untuk mewujudkan sebuah negara mereka sendiri di bumi Palestin. Dan setelah itu mereka telah datang sedikit demi sedikit, dan akhirnya mereka telah menjadi penduduk yang berjumlah ribuan di Palestin, yang sekarang ini telah menjadi jutaan. Mereka telah dibantu oleh penjajah British yang mengawal Palestin setelah jatuhnya Khilafah Uthmaniyah. Jadi sebenarnya apa yang telah berlaku ialah satu penjajahan telah dilakukan mula-mulanya oleh British dan kemudiannya oleh kumpulan Zionis yang datang daripada Eropah. Pada tahun 1948, mereka telah mewujudkan negara tersebut dengan mengisytiharkan negara Israel. Tetapi sebelum itu, mereka telah membunuh dan ada kes merogol wanita-wanita Palestin dan juga merampas tanah-tanah mereka. Dan akibat daripada keganasan yang mereka lakukan, hampir 800,000 penduduk Palestin terpaksa keluar daripada tanah air mereka dan menjadi pelarian di luar Palestin. Jadi sebenarnya negara apa yang diisytiharkan sebagai negara Israel pada tahun 1948 itu adalah sebuah negara yang haram, yang sepatutnya tidak diiktiraf oleh masyarakat antarabangsa. Tetapi oleh kerana bangsa-bangsa bersatu adalah dikawal oleh kuasa-kuasa besar seperti Amerika Syarikat, maka negara Israel itu telah diiktiraf dan sepatutnya tidak diiktiraf. Seorang profesor daripada Israel sendiri, orang Yahudi yang menentang negara Israel, nama dia Profesor Ilan Pappé, yang sekarang ini bertugas di sebuah universiti di England, telah menulis sebuah buku bertajuk The Ethnic Cleansing of Palestine, di mana beliau telah menceritakan bagaimana rakyat Palestin telah dikeluarkan dengan paksa dalam satu proses ethnic cleansing, pembersihan etnik. Dan oleh kerana itulah projek Zionis untuk mewujudkan negara Israel itu telah berjaya. Oleh kerana itu, masyarakat antarabangsa sepatutnya telah mengutuk penubuhan negara tersebut, kerana proses ethnic cleansing adalah sebenarnya bertentangan dengan undang-undang antarabangsa. Namun oleh kerana masyarakat antarabangsa mengiktiraf Israel, maka negara tersebut telah dapat diwujudkan dan berkembang. Namun orang-orang Zionis begitu tamak
mereka tidak hanya berpuas hati dengan tanah yang mereka dapat pada masa itu, mereka telah melancarkan peperangan pada tahun 1967 dan menawan tebing barat dan menguasai Baitul Maqdis. Jadi sekarang ini mereka telah merampas lebih banyak tanah Arab atau tanah orang Palestin. Tidak cukup dengan tebing barat, mereka juga merampas Golan Heights dan juga Gaza. Orang Palestin telah menentang dengan gigih, resistance terhadap penjajahan yang dilakukan terhadap negara mereka sehingga hari ini. Tetapi oleh kerana masyarakat antarabangsa berpihak kepada Zionis, lama kelamaan lebih banyak tanah mereka telah dirampas oleh Zionis. Sekarang ini mereka masih lagi dalam keadaan kesengsaraan. Tanah mereka masih lagi dirampas. Perkampungan haram Zionis diwujudkan di tebing barat. Gaza masih lagi disekat. Orang Palestin masih lagi dibunuh dan dipenjarakan. Oleh kerana itu, sepatutnya negara Israel diboikot oleh masyarakat antarabangsa. Namun, apa yang telah berlaku ialah beberapa negara Arab telah mengiktiraf negara Israel ini. Ini adalah satu pengkhianatan yang sangat dahsyat. Satu pembelotan terhadap perjuangan untuk membebaskan bumi Palestin dan juga Baitul Maqdis. Oleh kerana itu, kita semua perlu mengutuk pengkhianatan ini. Pengkhianatan ini sebenarnya bukan sahaja pengkhianatan kepada umat Islam dan agama Islam, tetapi juga pengkhianatan kepada hak asasi manusia. Kerana hak asasi masyarakat Palestin sekarang ini dicabut oleh Israel. Dan sokongan negara UAE dan juga Morocco dan sebagainya terhadap pencabulan hak asasi Palestin ini adalah satu pengkhianatan yang tidak boleh diterima. Jadi sepatutnya kita mesti menunjukkan kebencian kita terhadap pengkhianatan ini. Dan salah satu caranya ialah dengan memboikot Expo Dubai yang akan diadakan pada tahun 2021 pada bulan Oktober. Itu yang paling minima yang boleh kita lakukan sebenarnya. Jadi oleh kerana itu, saya mengajak semua masyarakat Malaysia dan juga kerajaan Malaysia untuk menarik diri daripada Expo Dubai yang akan berlaku pada Oktober 2021 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.